Sistem terkuat. Bab 8, Babi merayau di zon pemula. Sepanjang perjalanan, Lin Fen bercakap dengan Ni Mingyang dan mengumpulkan sedikit maklumat. Pada masa yang sama, dia mula mengenali sistem Sand Devil Sect. Genius, itulah titik kritikal yang perlu dibangkitkan. Dalam mazhab Syaitan Sen, murid peperiksaan mazhab luar dibahagikan kepada 9 tapak utama. Kawasan Lin Fen berada hanyalah sebahagian kecil daripada salah satu tapak tersebut, dan pecahan kecil ini sahaja mengandungi ratusan orang. Anggaran keseluruhan mungkin akan berakhir dengan angka yang menakutkan. Mazhab Syaitan Suci, untuk menemui jenius tersembunyi dalam mazhab itu, menguatkuasakan sistem ganjaran untuk mengenal pasti dan melaporkan seorang genius. Abang kanan ni, orang macam mana Abang Senior Meng? Adakah anda fikir dia akan menyukai seorang genius seperti saya? Lin Fen bertanya sambil mencebik. Ni Mingyang, yang berjalan di hadapan, berhenti secara tiba-tiba. Lin Fen memerhati Ni Mingyang, tertanya-tanya apakah hasil yang akan diperolehi. Abang muda Lin, Abang Senior Meng adalah seorang yang sungguh-sungguh. Anda tidak boleh bersikap tidak hormat di hadapan Abang Senior Meng. Pastikan anda ingat itu. Ni Mingyang berkata serius. Dia takut adik-beradik lelaki yang tidak bersalah ini boleh bertindak di luar barisan di hadapan Abang Senior Meng. Faham. Lin Fen menganggukkan kepalanya, agak ingin tahu tentang apa yang dipanggil Abang Senior Meng ini, salah seorang daripada 10 jenius teratas mazhab luar. Untuk berada dalam 10 teratas di antara ribuan pengikut mazhab luar, dia kemungkinan besar adalah orang yang sangat berkuasa. Semasa berjalan, Lin Fen memasuki taman besar. Sejak dia menjadi beg tebuk, Lin Fen tidak pernah ke tempat lain. Jadi secara semula jadi, dia tidak tahu betapa besarnya sek iblis suci. Oleh itu, pemandangan di hadapannya membawa Lin Fen ke dunia yang sama sekali baru. Kami sudah sampai. Di sinilah tempat Abang Senior Meng tinggal. Lin Fen memandang rumah di hadapannya, hatinya merindu, suatu hari nanti, saya juga akan memiliki semua ini. Masuk, dan ingat, jangan bersikap tidak hormat. Ni Mingyang memberi amaran lagi. Baiklah, saya faham Abang Senior ni. Lin Fen menganggukkan kepalanya. Terhadap Abang Senior ni, Lin Fen masih mempunyai keinginan untuk mendekatinya. Walaupun dia kadang-kadang bertindak keras, tetapi kepintaran dan belas kasihan itu masih sangat menyentuh hati. Di dalam dinding taman berwarna putih mutiara, pohon willow hijau di sekelilingnya, dan batu-batu gunung yang menghiasi memberikan kesan kemegahan dan keanggunan. Jadi di sinilah tempat tinggal salah seorang daripada 10 jenius terkemuka mazhab luar. Ia benar-benar diingini. Abang kanan Meng. Ni Mingyang berdiri di luar rumah dan memberi salam. Masuk. Satu suara sayup terdengar dari dalam rumah, pada ketika itu Lin Fen menjadi agak gementar. Mendengar suara itu sahaja, dia dapat merasakan ketangguhan yang agak tinggi. Lin Fen mengikuti di belakang Ni Mingyang dan masuk ke dalam. Bahagian dalam rumah itu memancarkan rasa kuno, seperti tempat tinggal seorang ulama. Bagi mazhab syaitan, tempat seperti ini agak tidak sesuai. Adakah ini genius yang disebut oleh bawahan? Meng Yang Kuan menutup buku kuno itu di dalam tangannya, dan kemudian memerhatikan Lin Fen dengan teliti. Lin Fen juga merenung terus ke arah 10 jenius teratas mazhab luar ini. Sudah tentu, naga di kalangan lelaki. Sebagai seorang lelaki, Lin Fen juga merasakan sedikit kebencian, ada apa dengan dunia ini? Bagaimana mungkin terdapat begitu ramai lelaki yang mempunyai kecantikan yang sebegitu rupa? Dan apa yang dipanggil Abang Senior Meng di hadapannya, walaupun dengan kecantikannya yang jahat, dia tidak mempunyai rasa keunggulan yang luar biasa tetapi sebaliknya mengeluarkan perasaan yang tidak dapat digambarkan. Dalam istilah yang lebih moden, sikap acuh tak acuh yang elegan, suka untuk bercakap, pasti suka untuk bercakap dengannya. Dan apabila Lin Fen melihat tahap itu, dia serta-merta yakin. Peri Celestial tahap ke-6. Serius, dengan pangkalan penanaman setinggi itu dan masih tergeletak di antara murid-murid mazhab luar, ini gila. Menerobos ke pos Celestial akan membolehkan seseorang menjadi pengikut mazhab dalaman. Apabila memasuki peringkat Peri Celestial, mereka boleh menjadi murid teras dan juga bersaing untuk jawatan ketua mazhab, yang lemah masih boleh menjadi ketua mazhab atau seumpamanya. Ini pada asasnya hanyalah babi tahap maksimum yang berdegil enggan meninggalkan zon pemula. Sudah tentu, pemikiran ini disimpan di dalam hati Lin Fen. Walaupun badan syaitan Great Titaniumnya telah mencapai tahap ke-18, apabila Lin Fen memikirkannya, mungkin dengan hanya menghela nafas dari pihak lain akan mengurangkan dia menjadi sia-sia. Anda Lin Fen? Meng Yang Kuan bertanya. Ya,
Lin Fen secara senyap tetapi tidak tunduk menganggukkan kepalanya, walaupun pangkalan penanaman Anda agak tinggi, tetapi tidak kira apa, saya adalah seseorang yang memiliki sistem muktamad. Saya tidak boleh kehilangan muka. Abang kanan Meng, penanaman badan iblis Great Titanium adik lelaki Lin sangat tinggi, malah boleh menahan serangan berkuasa penuh saya. Dia bakat yang jarang ditemui pastinya. Ni Mingyang berkata teruja. Oh, ekspresi lembut abang senior Meng sedikit berubah. Lin Fen tiba-tiba merasakan seolah-olah seluruh tubuhnya terdedah sepenuhnya di hadapan abang senior Meng. Lin Fen berasa agak janggal, pangkalan penanaman abang senior Meng agak tinggi, bagaimana gayanya seperti ini. Tidak lama selepas itu, perasaan seperti ini hilang. Not bad, dia memang luar biasa. Titanium Great Demon Body ialah teknik latihan badan terendah Sand Devil Sect. Untuk dapat melatihnya ke tahap itu juga merupakan kelayakan yang luar biasa. Tetapi pangkalan penanaman Anda agak rendah, jadi Anda perlu bekerja lebih keras. Ekspresi Meng Yang Kuan tenang, tetapi rasa agak terkejut di dalam, dengan perasaan tidak percaya yang kuat. Tetapi bagaimana pekal seperti dia boleh mendedahkan ekspresi terkejut di hadapan junior? Saya berterima kasih kepada abang senior Meng atas nasihat itu. Lin Fen berkata. Esok pagi, bawa dia ke tempat penatua Li untuk dimulakan. Meng Yang Kuan berkata. Ya. Ni Mingyang menganggukkan kepalanya dan bersedia untuk pergi. Esok pagi, abang kanan. Untuk peperiksaan mazhab dalaman dalam 3 bulan, Anda harus bekerja keras, mengetepikan perniagaan Anda yang lain dan mencubanya. Meng Yang Kuan berkata. Abang senior, ke mana sahaja kamu pergi, saya juga akan berada di sana, kata Ni Mingyang dengan ekspresi tegas. Lin Fen, yang berdiri di sebelah, diam-diam memandang ke arah dua orang itu dan merenung, adakah Ni Mingyang mungkin suka lelaki? Tak nak fikir. Pergilah. Meng Yang Kuan mengeluh. Ya. Di luar. Sepanjang perjalanan, Ni Mingyang tidak berkata sepatah pun, dan Lin Fen menjadi agak bosan. Apakah pangkalan penanaman abang senior Meng? Lin Fen berpura-pura tidak tahu dan bertanya. Lagipun, untuk peri celestial tahap ke-6 untuk kekal dalam mazhab luar, ia agak pelik. Tahap ketiga post celestial, balas Ni Mingyang. Lin Fen menganggukkan kepalanya, seperti yang dijangka, ada sesuatu, malah menyembunyikan pangkalan penanaman dan tidak memberitahu orang lain. Adakah Meng Yang Kuan mungkin sebenarnya, harimau berpura-pura menjadi babi, jenis pukulan besar? Abang senior Meng suruh kamu masuk peperiksaan mazhab batin, kenapa kamu tidak pergi? Orang ramai berusaha untuk mencapai matlamat yang lebih tinggi, adakah Anda mahu kekal dalam mazhab luar sepanjang hayat Anda? Lin Fen bertanya. Awak tak faham. Ni Mingyang tidak berkata apa-apa lagi. Mendengar ini, Lin Fen serta-merta meletup dalam fikirannya. Serius, saya tidak faham. Awak tak payah nak terangkan keadaan dan cakap saya tak faham. Apa-apa sahaja. Saya bukan jenis orang yang suka mengumpat, siapa peduli jika ada hubungan atau sesuatu antara kamu berdua, ia tidak ada kena-mengena dengan saya. Tetapi ia benar-benar menarik. Lin Fen benar-benar mahu membuka kepala Ni Mingyang dan menyiasat dengan teliti apa sebenarnya yang berlaku, sehingga dia bersedia untuk mengetepikan peluangnya untuk kenaikan pangkat dan kekayaan. Tetapi apabila melihat ekspresi muka Ni Mingyang sekarang, Lin Fen tidak peduli untuk meneruskan perkara itu.